Si Fa Chai, Sining Kuai Le. Hello guys, selamat datang. Pada projek video kali ini, kami akan menerangkan tentang adat dan pantang larang kaum Cina semasa Tahun Baru Cina. Korang mesti nak tahu kan? Jom kita start. Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Lunar merupakan satu perayaan utama bagi masyarakat Cina, terutamanya di Malaysia. Perayaan ini disambut secara besar-besaran oleh kaum Cina kerana perayaan ini menandakan kedatangan tahun baru menurut kalender mereka. Tatkala mereka berseronok menyambut perayaan tahun baru Cina, terdapat juga adat dan pantang larang yang mereka perlu ikuti semasa tahun baru Cina. Okey, jadi antara adat dan pantang larang bagi kaum Cina semasa menyambut tahun baru Cina adalah pada malam sebelum perayaan, kaum keluarga tak kira dekat atau jauh akan berkumpul di rumah ibu bapa mereka untuk upacara makan besar. Dan semasa majlis makan besar tersebut, terdapat beberapa makanan wajib ataupun makanan penting yang akan dihidangkan semasa majlis tersebut. Tapi di sini saya akan kongsikan 3 makanan wajib ataupun makanan penting yang akan dihidangkan semasa upacara makan besar tersebut. Jadi yang pertama adalah ikan. Kenapa ikan? Ikan atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai yo mempunyai sebutan perkataan yang sama dengan perkataan lebihan. Masyarakat Cina mempercayai bahawa dengan memakan ikan, mereka akan ada lebihan simpanan untuk sepanjang tahun dan tahun-tahun yang seterusnya. Yang kedua, mi panjang ataupun chan sao mian sering dikaitkan dengan umur yang panjang. Jadi kebiasaannya masyarakat Cina akan memakan mi yang panjang dan tidak akan dipotong kerana mereka mempercayai bahawa dengan memakan mi yang panjang akan memanjangkan usia mereka. Menarik bukan? Yang ketiga merupakan buah-buahan. Jadi buah ini merupakan buah yang paling famous ketika sambutan Tahun Baru Cina. Cuba teka buah apa? Ya, tepat sekali, buah limau ataupun oren. Jadi buah limau ini dilihat sebagai tuah ataupun kekayaan kerana bunyi perkataan tersebut dalam bahasa Mandarin iaitu Chang mempunyai bunyi yang sama dengan perkataan Mandarin yang bermaksud kejayaan. Jadi sebab itulah korang boleh lihat buah limau ini banyak dijual di pasaran ketika Tahun Baru Cina. Tapi ada juga makanan yang tidak boleh dimakan ketika Tahun Baru Cina. Apa dia? Bubur. Bubur sering dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi sebab itulah masyarakat Cina melarang untuk memakan bubur pada Tahun Baru Cina. Okey, yang kedua, pakaian. Semasa Tahun Baru Cina, mereka tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang berwarna hitam ataupun putih kerana ia boleh mendatangkan nasib malang kepada individu yang memakai pakaian tersebut. Kejap Dek, tolong ambilkan baju abang. Baru betul. Jadi masyarakat Cina kebiasaannya akan memakai pakaian yang berwarna merah kerana warna merah merupakan lambang kemakmuran, kebahagiaan dan juga tuah menurut mereka. Yang seterusnya, adat pada Tahun Baru Cina, kita akan disajikan dengan bunyi-bunyi yang indah yang akan menceriakan hari-hari kita. Cuba teka bunyi apa? Betul, bunyi mercun. Jadi kebiasaannya masyarakat Cina akan membakar ataupun bermain mercun pada Tahun Baru Cina dan disertai juga dengan tarian naga untuk memeriahkan lagi Tahun Baru mereka. Yang keempat, sapu sampah. Jadi biasanya kita lepas habis makan ataupun lepas habis menyambut tetamu, kita akan kemas rumah seperti sapu sampah, cuci pinggan dan sebagainya. Betul tak? Tapi yang menariknya tentang pantang larang kaum Cina ini
pada Tahun Baru Cina, mereka tidak dibenarkan untuk menyapu sampah sama sekali dalam rumah. Kerana apa? Kerana mereka akan membuang kekayaan ataupun tuah menurut kepercayaan mereka. Selain itu, mereka juga perlu berhati-hati dengan tidak memecahkan pinggan ataupun mangkuk ataupun pasu, kerana nanti tuah mereka juga akan hilang, akan turut pecah bersama. Jadi jika anda ingin datang ke rumah kawan anda untuk menyambut Tahun Baru Cina, anda perlulah berhati-hati dan tidak memecahkan pinggan ataupun mangkuk mereka. Be careful, okay? Jangan main-main. Dan itulah dia adat dan pantang larang yang dapat saya kongsikan kepada anda semua pada video kali ini. Jadi sebagai kesimpulan, masyarakat ataupun kaum Cina sangat mementingkan keuntungan dan mereka akan berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada menerima nasib malang. Jadi sebab itulah adat dan pantang larang mereka kebiasaannya akan mengelakkan diri mereka daripada menerima nasib malang. Sekian saja daripada kami. 祝大家新年快乐！ Nama saya Muhammad Fidas bin Halil Husari. Hasil refleksi saya mengenai tajuk ini adalah kita dapat mengetahui bahawa perbezaan itu adalah sumber pandangan kita terhadap bangsa lain. Dengan mengetepikan perbezaan tersebut, maka kita akan dapat lebih menggerakkan perpaduan antara kaum. Assalamualaikum, nama saya Ufa Husaini bin Abdul Halim. Apa yang saya dapat daripada kajian tentang adat dan pantang larang kaum Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina, pentingnya kita sebagai masyarakat berbilang bangsa untuk mengetahui adat-adat dan pantang larang ini agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Muhammad Zulhaizat. Melalui projek ini dapatlah dinyatakan bahawa setiap kaum, bangsa dan etnik yang terdapat di negara kita Malaysia mempunyai keunikan budayanya yang tersendiri. Sebagai contoh dalam konteks kajian kami, iaitu mengenai kaum Cina, terdapat banyak amalan dan pantang larang yang sememangnya sangat menarik untuk dikaji dan difahami bersama. Sebagai contoh, amalan upacara makan besar, pemberian ampau dan juga larangan menyapu rumah pada pagi sambutan Tahun Baharu Cina. Nama saya Diaudin. Kesan kepada saya hasil daripada pembuatan video ini ialah kita perlu saling hormat dan menghormati sesama bangsa di Malaysia. Hai, nama saya Lokman. Jadi apa yang saya dapat dalam projek kami adalah kaum Cina sangat menjaga diri mereka daripada menerima nasib malang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Aida binti Isniza. Kesan yang saya dapat daripada video ini adalah saya dapat mengetahui bahawa kaum Cina amat mementingkan kepercayaan terhadap tuah dalam setiap perkara yang mereka lakukan, termasuk ketika menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Assalamualaikum, nama saya Zulkarnain. Hasil daripada kajian yang saya lakukan ini adalah kita dapat menjaga hati rakan kita yang berbangsa lain. Sebagai contoh, saya tidak memakai baju hitam atau putih pada hari perayaan orang Cina kerana warna ini melambangkan warna yang malang bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Hafiz bin Ahmad Zamri dari Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan. Melalui kajian ini, saya dapat memahami dengan lebih luas serta mendalam tentang adat dan pantang larang kaum Cina semasa menyambut Tahun Baru Cina dan juga dapat melihat bahawa Malaysia kaya dengan budaya. Saya bangga jadi anak Malaysia. Sebelum saya akhiri, jom kita tengok video ini.
bola taichin. Memang ada apa lah?